tak boleh sebut, gajah tak boleh sebut, binatang tak boleh sebut. Manusia diberi keizinan untuk menyebut kalimah la ilaha illallah, sedangkan kalimah itu lebih berat daripada amal yang kita duk buat. Bangun tengah malam baca Quran, segala amal yang kita buat ini tak seberat mana kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, maksudnya di sini ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, Allah beri peluang kepada kita untuk menyebut kalimah-kalimah yang baik ini, untuk kita mengingati Allah. Fas'au ila zikrillah, untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di yaumul mizan, ditimbangkan segala amal daripada kehidupan dunia, Qurannya, tahajudnya, solatnya, solat sunatnya, puasanya, zakatnya, segala amalnya itu akan dibawa menuju kepada yaumul mizan. Duduk di dalam kubur, ada lagi dah amal, ada lagi amal. Amal ini daripada amal soleh yang pernah kita lakukan, ataupun kita mempunyai anak yang soleh yang boleh mendoakan kita, yang boleh bacakan Al-Quran kepada kita. Kita duduk dalam kubur, kita tak boleh dah nak kembali kepada kehidupan dunia, melainkan kita hanya tunggu hadiah daripada anak-anak kita. Alhamdulillah kalau mempunyai anak yang soleh. Kalau belum mempunyai anak yang boleh baca Quran, tolonglah suruh dia baca Quran, belajar baca Quran. Sebab apa? Sebab untuk diri kita. Buangkan kesombongan, buangkan dendam dalam diri kita. Hari ini doa yang kita mohon kepada Allah, kata Allah dalam Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Kata Allah, bila mana kamu mohon doa kepada aku, kamu akan merasakan sesungguhnya aku ni sangat dekat kepada kamu. Tetapi bagaimana keadaan dekat? Kita rasa kita ni dekat kepada Allah, tetapi di luar sana banyak pancaroba ataupun ujian-ujian yang belum kita selesai. Antaranya dosa-dosa yang belum kita selesai, dosa dengan jiran belum kita selesai, dosa dengan anak-anak belum kita selesai, dosa dengan suami belum kita selesai, dosa dengan isteri belum selesai, dosa dengan Allah belum selesai. Tetapi Allah stay panggil. Dalam keadaan itu pun Allah masih memanggil kita dengan keadaan ya ayyuhallazina amanu. Kamu masih digelar sebagai iman. Sampai detik dan saat ini Allah masih gelarkan kita sebagai orang yang beriman, menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Tuan-tuan, banyak dosa yang kita buat. Banyak. Jangan kata kita tak ada dosa. Ada yang tak ada dosa, angkat tangan. Ustaz, saya tak ada dosa. Tak ada dosa seorang, angkat tangan, saya lari balik terus. Tuan-tuan, dosa banyak. Dosa banyak. Jangan kata kita tak ada dosa. Sebabnya di situ kadang-kadang dosa kita dengan orang mungkin selesai, tetapi bagaimana keadaan dosa mata kita? Bagaimana keadaan dosa telinga kita? Tengok hari ni macam Datuk kata tadi. Dosa yang kita tak sangka-sangka kita buat. Apa dia? Makan daging tu. Daging yang dikatakan isu daging kartel dan sebagainya. Tuan-tuan, berapa puluh tahun, hampir 40 tahun, saya sendiri pergi cek ke kilang-kilang hotel-hotel tengok. Daging tak ada masalah, kita tengok. Dan kita pergi turun kepada Makis, tengok dekat Makis. Makis ni satu jabatan yang menguruskan barang-barang import yang masuk ke dalam negara kita. Kalau ada halal dia bagilah masuk, kalau tak ada halal dia tak bagilah masuk. Ini tugas Makis. Ini tugas Makis. Dia akan kawal barang-barang import yang masuk ke dalam Malaysia. Mana barang-barang daging ke apa benda segala macam, semua kena melalui Makis ini. Tetapi hari ini telah digembar-gemburkan dalam keadaan 40 tahun telah masuk daging-daging tu. Ada yang tak makan daging, ada yang tak makan daging, semua makan daging. Tuan-tuan, ni nak habaq kata dekat sini, ni dosa yang tak sengaja kita buat. Dosa yang tak sengaja kita buat. Kita pun tak tahu daging tu halal ke tak halal. Ada logo halal, kita berasa halal lah. Tapi walau bagaimanapun, dalam keadaan ini kita sebagai umat ataupun rakyat biasa, kita hanya berpandukan kepada logo halal. Yang makan tu selesai lah, tu kira halal lah. Tu kira halal lah. Yang ke depan ni kena cek tu, perlukan kepada pengesahan yang lebih detail. Hari ini saya tak berani nak ulas panjang mengenai isu kartel ni, sebab kenyataan rasmi daripada JAKIM belum keluar. Jadi saya nak ulas lebih pun takut saya lagi tak sama dengan apa yang mereka kata. Nak habaq kata dekat sini, tuan-tuan, perkara yang kita tak sengaja kita buat, kita makan daging, kita pun tak tahu daging tu halal ke tak halal. Hari ini dah ada dalam perut kita. Dah ada dalam perut kita. Melainkan kata Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu
makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, aku akan bukakan jalan kepadanya, jalan yang tak disangka-sangka, rezeki yang tak disangka-sangka yang dikurniakan oleh Allah. Dalam keadaan inilah dosa-dosa yang telah kita lakukan, mungkin ada satu jalan yang diajarkan oleh Nabi SAW, hanya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana hayat kamu berada di dalam tubuh kamu, kamu berhak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah menyebabkan antara dosa-dosa kita, doa-doa kita yang kita mohon kepada Allah itu tertangguh sebentar disebabkan dosa-dosa yang kita tak nampak ini, tuan-tuan. Hadirin muslimin muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada yaumul mizan, kita masuk yaumul mizan, ditimbangkan segala amal, barulah manusia itu diberikan izin untuk melintasi titian sirat. Dalam perjalanan melintasi titian sirat ini, kata ulama di dalam satu kitab Sabilul Muhtadin, yang mengatakan bahawasanya perjalanan di akhirat itu memakan masa hampir 3,000 tahun untuk kita mendaki, 3,000 tahun kita mendatar, dan 3,000 tahun untuk kita menurun. 9,000 tahun kita berjalan di yaumul mahsyar, 9,000 tahun kita berjalan di yaumul akhirah. Itu panjang perjalanan itu. Sedangkan kehidupan ini hanya mampu dengan 60 tahun ataupun 70 tahun. Lalu Allah gantikan kehidupan itu dengan Lailatul Qadar. Perasan ke tak? Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seorang tu dia dapat satu malam Lailatul Qadar bersamaan dengan 80 tahun. Kalau 10 tahun, 10 kali dia dapat Lailatul Qadar bersamaan dengan 800 tahun. Tuan-tuan, amal kehidupan sampai 800 tahun, tuan-tuan, Allah bagi bonus hanya dengan satu malam. Itu pun ada manusia yang tak ambil kesempatan itu untuk mendapatkan manfaat ini dan untuk memudahkan perjalanannya di akhirat nanti. Selepas daripada kita melintasi titian sirat, disitulah menjadi satu jawapan yang paling jelas dalam kehidupan kita. Sama ada kehidupan yang kita pandu ini daripada awal kita balik sampailah kita mati, dan di sana itulah akan mendapat satu jawapan sama ada syurga ataupun neraka. Allah na'udzubillahi min zalik. Kalau syurga, alhamdulillah, Allah akan hiaskan pelbagai macam mahkota kepada kita. Allah akan kurniakan segala macam nikmat yang kita tak sangka-sangka di dalam syurga itu. Dan di dalam syurga itu mempunyai satu tali air yang tak pernah berhenti dan tak pernah surut airnya. Tuan-tuan, hari ini kita tengok dalam Pulau Pinang, kita tengok empangan Mengkuang Dam baru buka. Empangan di balik pulau satu. Mengikut kajian dan saya duduk sembang dengan orang-orang PBA, orang-orang yang berkaitan dengan ayak ni. Mereka kata ayak dalam Pulau Pinang walaupun ada 2 empangan ni, dia hanya boleh bertahan sampai 5 tahun saja, tuan-tuan. Ayak yang duk ada hari ni 5 tahun saja boleh bertahan. Ayak yang kita duk pakai hari ni. Maksudnya hari ni 2020, 2021, katalah 2025. 5 tahun daripada sekarang. Tak lama, tuan-tuan. 5 tahun tak lama. 5 tahun daripada sekarang. Ayak menjadi keperluan sumber utama dalam kehidupan manusia itu. Tak ada ayak manusia jam, tak ada elektrik, tak apa lagi. Tak ada karen, tak ada masalah lagi. Ayak tak ada jam. Tuan-tuan, maksudnya di sini bila dia kata macam tu, bertahan lebih kurang lagi 5 tahun, maksudnya 2025 kita akan menghadapi satu ujian yang lagi hebat di sisi Allah. Ujian apa, tuan-tuan? Tak ada ayak, tuan-tuan. Tak tahulah yang duduk kat depan-depan ni, kalau boleh nak mati lah ni, tak apa, jangan tempuh keadaan itu. Kan? Kalau nak mati lah ni, tak apa lagi. Jangan tempuh keadaan tak ada ayam. Allah nak berak susah, nak masak nasi susah, tuan-tuan. Saya duduk di Indonesia 3 tahun. Sana ayam tak ada. Cuma pakai ayam sungai. Ayam sungai itu pun kala teh tarik, tuan-tuan. Kala teh tarik. Gosok gigi kat situlah tempat berak, kat situlah ambil nasi ayam buat masak nasi, dan situlah semuanya ambil sumber ayam tu. Tengah duk gosok gigi, tarik timbul sebelah. Tuan-tuan, ini ayam di Indonesia. Allah uji dengan keadaan itu. Kita kata kita tak suka, tetapi 2025 mungkin kita akan menempuh keadaan itu, tuan-tuan. Hari ini kita rasa mewah. Dalam kemewahan itu pun kita belum kembali kepada Allah.
kita belum menghabis khatam Quran sebulan sekali untuk kita menambahkan amal ibadah. Kita belum mampu untuk mengkhatamkan Quran 1 tahun sekali. Kerana dalam Quran itu kata Allah, li zikrillah, ingat kepada Allah. Kamu baca Quran, kamu ingat Allah. Kamu baca Quran, tambah amal kamu di hadapan Allah. Hanya dengan membaca qul huwallah 3 kali, pahalanya seperti 1/3 bacaan Al-Quran. Itu pun kita tak baca. Tuan-tuan, jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah Allah pilih kita sebab Allah sayang kita untuk hadir mai dalam majlis taklim, majlis ilmu. Allah pilih kita. Allah sayangkan kita. Allah nak tambahkan amal kita. Allah nak berikan kemewahan kita di akhirat kelak. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, maksud zikir ni ada dua. Maksud zikir ni ada dua. Bila Allah menyebut perkataan zikir di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu Allah ulang perkataan zikir hampir 650 kali dalam Al-Quran, perkataan zikir. Zikir ini maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, ada dua maksud. Yang pertama, zikir itu adalah satu perkara yang ingat kepada Allah lalu mendorong manusia itu membuat kebaikan. Mendorong manusia itu membuat kebaikan, dan dia berjaya memilih antara hak dan yang batil apabila dia zikir, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah dan mendorong dia itu untuk melakukan kebaikan. Kalau dia baca Quran, dia nak baca lagi, dia nak baca lagi, dia nak baca lagi. Dia tahu bahawasanya ada satu hadis Nabi SAW, man qara'a suratul waqi'ah kullal lailah, barang siapa yang membaca surah al-waqi'ah pada setiap malam, mereka ini tidak akan ditimpa kesusahan selama-lamanya, kata Nabi SAW. Lalu dia buat amal dengan surah al-waqi'ah. Dia tahu bila mana dia baca surah al-mulk, baca surah tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, dia akan diringankan siksaan di dalam azab kubur, dan dia akan terlepas daripada soalan-soalan di dalam alam kubur. Dia tahu keadaan itu, lalu dia buat amal. Lalu dia beramal, dia berbuat kebaikan, dia tambah lagi. Untuk apa? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, untuk zikrillah. Zikrillah. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan zikir itu dibahas oleh Imam Ibnu Katsir adalah apabila kamu zikir kepada Allah, kamu ingat kepada Allah, dan zikir itu mampu menyelamatkan kamu daripada melakukan maksiat kepada Allah. Dia berasa dia pergi minum kedai kopi ni rasa sia-sia masa tu. Dia berasa dia duduk menyimbang dengan kawan-kawan ni, berasa sia-sia, lebih baik dia baca Quran. Itu zikir kepada Allah. Faham ke tak ni? Pakar-pakar duduk tengah-tengah marah ke apa ke? Aku letih cakap ni. Tuan-tuan, ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita. Kata Nabi SAW, apabila manusia itu menuju jalan, menuju kepada syurga ataupun neraka Allah. Kalau neraka Allah, akan dihimpunkan mereka ini dalam neraka Allah. Bukan hanya dihimpunkan, apabila kamu disebut oleh Allah, oleh para malaikat, kamu ini dikategori sebagai ahli neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Bila kita nak tahu kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka, tuan-tuan? Bila kita nak tahu? Kata Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Ziyarah fil Alam Qubur, mengatakan manusia ini, dia tahu waktu bila mana dia menghadapi sakaratul maut, waktu mana turunnya malaikat itu turun untuk mengambil ataupun mengangkat nyawa ataupun rohnya itu, waktu itu dia telah nampak malaikat yang turun itu berpakaian putih ataupun berpakaian hitam. Kalau berpakaian putih, dia ini adalah golongan ashabul yamin, golongan kanan. Waktu itu kita dah tahu, tuan-tuan. Waktu itu kita dah tahu. Kalau yang turun itu malaikat yang berpakaian warna hitam, waktu itulah kita tahu bahwasanya aku ni adalah golongan ashabus shimal, golongan kiri. Golongan kiri itu akan dihumbankan oleh Allah ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Dalam keadaan itu bukan hanya dihumbankan, mereka akan diletakkan bin nawasi wal aqdam, kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Akan dihimpunkan antara kepalanya dan lututnya, disatukan, akan dicampakkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita bertanya hari ini ni, sahabat-sahabat, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian,
sudah pastilah cita-cita kita bila mati nanti nak masuk ke dalam syurga Allah. Sudah pastilah bila kita mati nanti kita akan nak masuk dalam syurga Allah, dalam Jannatul Firdaus bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mati dalam keadaan itu, tak dibangkit pun dalam keadaan yang baik-baik. Tetapi mana amalan kita untuk dihadapkan di hadapan Allah? Mana kebaikan kita untuk dibentangkan di hadapan Allah? Jangan-jangan dalam keadaan kita menghadap Allah, kita solat, kita puasa, tetapi puasa dan solat itu bila dibentangkan di hadapan Allah, ia berkurang sikit sehingga sampai habis. Kenapa keadaan sedemikian? Kenapa? Dan apa lagi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan kita, di hadapan Allah? Apa lagi nak menyelamatkan kita di hadapan Allah? Melainkan dengan amal-amal yang telah kita sediakan. Tetapi alangkah malangnya bila dihadapkan di hadapan Allah, amal-amal itu dihadapkan di hadapan Allah, amal itu makin berkurang. Kerana apa? Kerana dia diberi peluang untuk beramal kepada Allah, dan peluang itu hanyalah digunakan untuk menunjuk kepada orang dan tanpa rasa ikhlas langsung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi peluang untuk berdoa, angkat tangan doalah. Ada satu kisah daripada para tabi'in, para salafus salih. Satu hari ada seorang pemuda, dia sedang bertawaf di Baitullah Kaabah. Dia bertawaf pertama, kedua, ketiga, sampailah cukup 7 kali. Bukankah kita diajarkan bila kita bertawaf tu ada doa-doa yang spesifiknya, ada doa yang ditujukan khas, ada doa-doa yang tertentu yang telah ditetapkan oleh alim ulama, oleh para ustaz yang telah menetapkan bacaan doa itu. Tetapi bila dia bertawaf itu, dalam keadaan dia bertawaf, dia hanya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan apabila dia bertawaf itu, di belakangnya ada seorang ulama besar yang bernama As-Sufyan As-Sawri. Ini adalah seorang ulama yang besar, ulama dalam bidang fiqh dan ulama dalam bidang tafsir. Pada zaman itu dia menjadi seorang ulama yang besar dan dikenali oleh orang ramai. Bila dia bertawaf sambil mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pusing tawaf sehingga cukup 7 kali. Selesai tawaf itu, lalu ulama ini, Al-Alamah As-Sufyan As-Sawri, bertanyakan kepada pemuda ini, "Hei pemuda, aku nak tanya satu soalan." Kita soalan apa? "Aku nak tanya sebab apa hang berselawat? Kenapa hang tak baca doa-doa yang telah ditetapkan?" Pemuda ni tanya pula kepada Sufyan As-Sawri, "Hang siapa?" "Akulah Sufyan As-Sawri." Terkejut dia bila dia dengar nama tu. Jangan kita kata hari ni, bahasa kita mudah faham, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kita tak kenal dia pun. Hari ni tak apalah, boleh tengok. Tak kenal dia pun. Bila tengok-tengok, "Siapa kamu?" "Akulah Dr. Zulkifli." Nah, macam itulah ibaratnya. "Akulah Sufyan As-Sawri." "Akulah Sufyan As-Sawri," katanya. "Aku nak tanya hang sebab apa bila hang tawaf, aku tak dengar pun hang baca doa-doa yang mana aku telah tetapkan." Dia ulama besar, dia yang menetapkan doa-doa itu. "Kenapa hang tak baca doa ni? Kenapa hang berselawat?" Kata pemuda ini, "Aku takkan cerita kisah ini kepada siapa-siapa pun. Tapi yang berada di hadapanku ni adalah seorang ulama besar. Aku terpaksa cerita. Dan aku tak pernah cerita pun keadaan ini kepada siapa-siapa pun. Bila kau yang bertanya, aku akan ceritakan." Lalu diceritakan pemuda ni. Satu hari dia kata, "Ayahku sedang menghadapi sakaratul maut. Ayahku menghadapi sakaratul maut. Bila menghadapi sakaratul maut, Allah telah mengambil nyawanya. Matilah ayahku. Bila mati, dalam keadaan mati terbaring tu, aku sedang baca Quran, aku hadiahkan bacaan Quran, aku hadiahkan pahala zikirku kepadanya. Aku berzikir sementara nak tunggu bagi dia mandi, sementara nak simpan dia, aku berzikir dulu di hadapannya. Tiba-tiba dalam tengah aku berzikir tu, mayat ayahku yang tadi di mukanya putih berseri. Dan aku tahu ayahku ni seorang yang solat, seorang yang jaga amal ibadah di sisi Allah. Dan dia sangat-sangat menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang aku tahu. Tetapi bila dia mati, bila dia terbaring,
Wajah dia yang putih berseri tadi ni bertukar menjadi warna hitam, hitam, hitam sampailah gelap gelita. Hitam, sangat-sangat hitam. Aku tengok wajah keadaan ayahku dalam keadaan itu, aku berasa sedih. Tuan-tuan, ayah mati. Mak mati. Tuan-tuan, ayah mati ni kadang-kadang kita berasa sedih ni. Tu yang saya duk cemburu tengok. Cemburu tengok orang hari ni. Bila tengok ayah mati, mak mati, dia tengok, dia sedih waktu dia menangis, waktu mana nak simpan tu saja. Nak kapan, nak mandi, ya mak, riau sungguh-sungguh. Ada yang riau sampai berguling-guling sebab ayah dengan mak mati. Sebab ayah dengan mak mati. Kita sendiri pun sedih tengok mak dengan ayah kita mati. Tengok orang usung mak dengan ayah kita, kita pula bagi mandi jenazah mereka. Ada yang tak boleh tadar ilmu sikit, mereka tak bagi mandi. Tengok duduk kat luar sambil isap rokok. Tengok ayah mati, mak mati tapi duduk kat luar sambil isap rokok. Kan ada yang boleh jadi imam tapi tak mau jadi imam untuk sembahyang jenazah mayat ayah dia tu sendiri. Dalam keadaan itu kita tengok mak ayah kita mati tu, bila dalam keadaan kita tengok mati tu, kita hanya menangis pada waktu tu saja. Lepas daripada tu, mana Fatihah kita untuk dihadiahkan kepada mak dan ayah kita? Sudah pasti yang dalam ni, yang mana tua, muda, semuanya ada mak dan ayah. Hari ni kita dah jadi mak. Dan waktu inilah kita mengharapkan satu syafaat daripada anak-anak. Kok-kok ada anak yang menghadiahkan bacaan Al-Quran. Kita tak mampu baca Quran, ada anak yang boleh baca Quran. Bagi tahu dekat anak, abang, tolong baca Quran, hadiahkan dekat mak boleh? Tolong bacakan Fatihah, hadiahkan dekat mak boleh? Mak tak boleh baca dah ni. Mak tak boleh baca dah ni. Tolong. Sebab kata Nabi SAW, apabila manusia itu berjalan untuk menuju ke dalam syurga Allah, dalam keadaan itulah mereka akan ditanya oleh malaikat Allah, banyak mana baca Quran? Tinggi mana baca Quran? Dekat mana kamu dengan Quran? Kalau banyak baca Quran, kamu akan ditempatkan dalam tempat syurga yang paling tinggi, iaitu Jannatul Firdaus. Kalau kurang baca Quran, mungkin duduk dekat pintu-pintu syurga saja, tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian. Boleh tak masuk syurga? Boleh. Tetapi orang lain rasa nikmat, orang lain naik Alphard, kita cuma naik Proton Saga saja, tuan-tuan. Teringin dah nak naik, teringin tapi tak ada duit. Dekat akhirat, kata Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, Allah akan membinakan kepada satu istana. Satu istana. Mati, masuk kubur, mizan, sirat, syurga. Sampai syurga dah ada rumah. Dunia boleh tengok saja rumah, tak boleh beli rumah sampai 300,000, 400,000, tak mampu. Ini pemuda ini mengatakan, tiba-tiba dalam keadaan itu wajah mayat ayahku itu dalam keadaan hitam gelita, gelap gelita. Tiba-tiba aku tertidur. Bukan tertidur, tertidur tu lama, terlelap. Tiba-tiba aku terlelap. Tertidur tu lama, orang azan pun dia buat tak tahu, subuh pun tak bangkit sembahyang. Itu masalah, tuan-tuan. Subuh pun tak bangkit sembahyang, itu masalah. Subuh kena bangkit. Anak yang mana yang belum bangkit subuh, gerak juga-juga yang laki. Yang laki gerak juga-juga suruh bangkit sembahyang subuh. Sebab di subuh itu ada rahmat dan barakah yang sangat besar. Gerak juga bangkit subuh. Tibai pun tibai lah, beletiak pun beletiak lah, dia meluat pun meluat lah. Anak meluat dekat kita pun meluat lah. Yang penting dia sembahyang subuh, bukan untuk orang